Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan program pemulihan. Baiklah, yang pertama saya ditugaskan untuk menerangkan berkaitan konsep pemulihan. Program pemulihan ini merupakan langkah-langkah khusus yang telah dijalankan untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran seperti kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Oleh itu, mereka patut ditunjuk ajar oleh guru-guru dan tidak disisihkan supaya pembelajaran yang mereka pelajari sama seperti pelajar yang lain. Mengikut definisi, perkataan pulih bermaksud kembali seperti biasa, sembuh dan sebagainya. Maksud perkataan pemulihan di sini adalah berkait rapat dengan kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran, di mana guru-guru perlulah menjadi orang yang sepatutnya membimbing kepada jalan yang betul supaya mereka tidak diabaikan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amani Fatihah binti Syekh Nuri dari kelas TIST 1. Seterusnya saya akan sambung kepada objektif program. Program ini bertujuan untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti yang dipilih dan menggunakan bahan yang bersesuaian dengan kemampuan murid tersebut. Dan antara objektifnya pula, dia untuk mendapatkan layanan dan kemudahan yang sesuai dengan keupayaan dan perkembangan mental individu. Yang ketiga, mengurangkan beban masalah yang dihadapi oleh murid-murid yang lemah melalui bantuan guru dan pihak yang berkenaan, iaitu pihak sekolah dan pihak indikator. Yang keempat, iaitu mengembangkan kompetensi dan minat mereka dalam pelajaran ke tahap yang lebih maju. Objektif yang seterusnya adalah memperoleh serta mengukuhkan keyakinan diri dan sifat berdikari apabila berada dalam kumpulan dan masyarakat. Seterusnya, untuk mendapatkan peluang yang sama seperti rakan-rakan mereka yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial di dalam dan di luar berdarjah. Dan objektif yang terakhir untuk program pemulihan ini adalah meneruskan pelajaran dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah kelas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deniz Nur Hafiz Yoma Hashim. Jadi sekarang saya akan menyambung pembentangan dengan tajuk kumpulan sasaran program pemulihan. Okey, seperti yang kita tahu, program pemulihan ini dijalankan untuk menampung keperluan-keperluan murid di dalam kelas biasa yang menghadapi masalah-masalah. Sebagai contoh, kumpulan sasaran itu ialah masalah mempunyai masalah pembelajaran. Sebagai contoh, kesesuaian bahan dan teknik pengajaran guru itu sendiri. Selain itu, masalah-masalah yang menghalang pembelajaran itu, yang mana sebagai contoh, masalah yang pelajar yang mempunyai masalah peribadi, masalah psikologi, masalah intelek dan juga sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Akira binti Hisham akan membentangkan cara mengesan murid-murid yang memerlukan program pemulihan. Jadi cara yang pertama adalah secara pemerhatian. Bagaimana guru perlu membuat pemerhatian secara tidak langsung dalam bilik darjah masing-masing. Guru boleh memerhatikan wajah murid, tingkah laku murid dan pergerakan murid supaya dapat melihat bagaimana murid itu bertingkah laku dalam kelas. Kerana apa? Jika murid itu bermasalah, dia akan menunjukkan kepada riak wajah dia. Jadi berdasarkan riak wajah, guru akan dapat memastikan bahawa murid tersebut memerlukan pemulihan atau tidak. Jika ada murid yang menunjukkan muka ataupun riak wajah bermasalah, guru perlu mengenal pasti masalah mereka dengan lebih teliti dengan membuat pemerhatian secara berterusan di dalam kelas dan melihat bagaimana perubahan tingkah laku murid itu berlaku. Okey, cara yang kedua adalah pentafsiran rekod prestasi. Okey, rekod prestasi ialah rekod yang menyimpan maklumat tentang pencapaian akademik murid, iaitu dari segi kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dan tugas-tugas yang perlu murid dilakukan. Jadi tujuan penyimpanan rekod prestasi ini adalah untuk
membekalkan maklumat dan keterangan yang tetap yang tepat dan lengkap kepada guru pemulihan lah. Jadi guru kelas ataupun guru yang mengajar mata pelajaran itu, mereka boleh meminta kepada guru kelas tentang rekod prestasi ni lah. Jadi dari sini kita dapat lihat prestasi murid tu dari semasa ke semasa. Kalau murid tu berada di tempat yang statik, tak meningkat, jadi guru pemulihan perlu melakukan sesuatu. Okey, cara yang ketiga adalah rekod profil. Okey, rekod profil ni adalah rekod yang memberi maklumat tentang pencapaian murid dalam semua mata pelajaran untuk setiap tahun. Jadi kebiasaannya rekod profil ni akan diberi kepada ibu bapa untuk setiap hujung tahun ataupun pertengahan tahun. Jadi pada waktu itu guru-guru perlu melihat pencapaian murid sama ada okey ataupun tidak. Jika murid itu macam lemah dalam mata pelajaran matematik dan DM khususnya, jadi guru perlu buat sesuatu lah, iaitu dengan menghantarnya kepada kelas pemulihan supaya murid itu dapat pembelajaran yang setaraf dengan kognitifnya. Okey, yang seterusnya ialah temu bual bersama guru kelas, iaitu guru kelas ni kan merupakan ibu bapa kepada murid waktu murid di sekolah. Jadi kebanyakan maklumat guru kelas yang akan dapat terlebih dahulu. Jadi guru mata pelajaran boleh bertanyakan kepada guru kelas tentang tingkah laku murid ataupun latar belakang pelajar, bagaimana hubungan dengan ibu bapa. Okay, jadi daripada situ guru pemulihan dapat memastikan masalah murid. Jadi guru pemulihan ni dapat mencari punca dan menyelesaikan masalah tersebut. Okey, yang seterusnya adalah ujian kertas dan pensel, iaitu ujian yang melibatkan penggunaan perkataan secara tidak langsung untuk menguji penguasaan bahasa murid. Jadi ujian kertas ni terdiri daripada soalan objektif dan subjektif. Soalan objektif adalah untuk menguji sama ada murid tu dapat membuat pilihan yang betul, dan subjektif tu nak tengok tulisan murid sama ada dia mampu menjawab ataupun tidak. Jadi jika murid tu tak dapat memenuhi markah yang minimum, murid tu perlulah kepada langkah seterusnya. Okey, dan yang terakhir adalah pengumbal bersama ibu bapa. Hal ini demikian kerana ibu bapa ni kan merupakan orang yang paling rapat dengan murid. Jadi ibu bapa kena bekerjasama dengan guru kelas atau guru mata pelajaran untuk memberikan maklumat tentang masalah pembelajaran murid, khususnya murid tahun 1, sebab kita nak kenal masalah murid ni bermula pada tahun 1. Kalau tahun 2, tahun 3 nanti menyusahkan guru-guru. Jadi walaupun seharusnya jujurlah kepada murid kalau murid tu ada masalah pelajaran seperti lembab ke. Jadi guru bapa perlu bagi tahu je dekat kelas kita. Jadi guru-guru kat sekolah ni dapatlah buat cara ataupun ambil berat pada murid tersebut. Okey, jadi bila adanya maklumat tentang murid-murid masalah ni, guru dapat mengenal pasti punca masalah pembelajaran dan dapat merangka sesuatu perancangan pengajaran yang berkesan untuk membantu murid-murid yang bermasalah. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alisyafiqah binti Ahmad Zaini akan membentangkan tentang peranan dan tugas guru pemulihan. Okey, kita mulai dengan peranan guru pemulihan. Peranan guru pemulihan ada 7 yang utama yang sering dilakukan oleh guru pemulihan. Yang pertama, penilai, perawat, pengajar, penyokong, penghubung, kaunselor dan pembela. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, peranan yang pertama iaitu penilai. Penilai maksudnya guru pemulihan ini perlu menilai tahap kefahaman, tahap pembelajaran murid-murid pemulihan tersebut. Okey, seterusnya adalah perawat. Okey, kalau kita tahu guru-guru pemulihan ini adalah berhadapan dengan murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran khususnya. Jadinya, guru ni perlu merawat emosi mereka ketika belajar, kerana mereka ni kadang-kadang mereka mempunyai masalah pembelajaran dan tidak mahu belajar, so emosinya terganggu. Jadinya, guru ni perlu merawat emosi mereka untuk memastikan mereka ni terus minat untuk belajar. Okey, yang seterusnya adalah pengajar. Pengajar adalah peranan utama yang perlu dilakukan oleh guru pemulihan untuk memastikan murid-murid ini pulih daripada masalah pembelajaran.
Okey, yang seterusnya adalah penyokong. Guru pemulihan ini adalah penyokong utama dalam pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid pemulihan ini. Disebabkan kerana mereka ni perlu diberikan perhatian yang lebih berbanding murid-murid daripada arus perdana. Jadi guru pemulihan ni perlu menjadi penyokong utamalah untuk memastikan mereka ni lebih semangat, lebih bermotivasi untuk mengikuti PDP. Okey, seterusnya adalah penghubung. Okey, kalau kita tahu murid-murid pemulihan ni mereka ada banyak sesi kelas ataupun sesi PDP. Kita ada kadang-kadang mereka juga join ataupun sertai PDP dalam arus perdana, dan seterusnya mereka juga perlu menghadiri kelas dalam kelas pemulihan. Jadinya guru pemulihan ini berperanan untuk menjadi penghubung antara guru akademik biasa untuk memastikan ataupun untuk mengetahui tahap pelajaran murid-murid pemulihan ini. Jadinya sebab itulah guru pemulihan ini berperanan utama dalam memastikan PDP murid-murid pemulihan ini berjalan lancar. Okey, seterusnya adalah kaunselor. Okey, kalau kita lihat kalau kita lihat murid-murid pemulihan ini sering berhadapan dengan tumahan orang. Kadang macam murid-murid lain, rakan-rakan lain ni kadang-kadang macam mereka nampak orang tu ada masalah pelajaran, mereka ejek ke apa ke. Jadinya guru pemulihan ni yang lebih dekat dengan murid pemulihan ini perlu menjadi kaunselor untuk memastikan murid-murid pemulihan ini lebih bermotivasi. Yang seterusnya adalah pembela. Okey, kalau kita lihat kadang-kadang orang sekeliling tidak menerima murid-murid pemulihan ni sertai dengan pelajar-pelajar arus perdana kerana mereka macam orang kata lebih select macam tu. So jadinya guru pemulihan ni perlu membela nasib murid pemulihan ni agar mereka ni tidak diketepikan oleh semua pihak. Okey, yang seterusnya adalah tugas utama yang dilakukan oleh guru pemulihan. Yang pertama adalah guru perlu menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus kepada murid yang telah dikenal pasti masalah pembelajarannya. Maksudnya guru pemulihan ni perlu memastikan murid-murid ni dapat pembelajaran yang lebih khusus, yang lebih orang kata kita lebihkan perhatian kepada mereka. Macam tu. Seterusnya, guru pemulihan perlu membantu guru-guru dalam mengenal pasti murid-murid yang berada dalam kelas arus perdana untuk pemulihan HAIS. Kadang-kadang guru akademik biasa ni tidak tahu apa simptom-simptom masalah murid pemulihan ni. Jadinya guru pemulihan ni perlu bertindak untuk memastikan untuk memilih atau mengenal pasti murid-murid pemulihan ni agar mereka dapat dapat pembelajaran yang lebih khusus lah. Jadinya mereka dapat diberi perhatian sebab mereka ni kadang keperluan ni mereka tak sama dengan pelajar perdana. Jadinya guru pemulihan ni perlu memberikan yang lebih utama kepada murid pemulihan. Yang seterusnya adalah melaksanakan penilaian berterusan untuk melihat progres murid di kelas pemulihan. Okay, selepas guru pemulihan dah ajar, dah berikan perhatian yang lebih kepada murid pemulihan ni, jadinya mereka perlu buat penilaian lah sama ada mereka ni boleh ke tak berpindah semula ke arus perdana. Takkan dia nak stay dekat kelas pemulihan. Yang seterusnya adalah berjumpa dan berbincang dengan guru kelas, guru bapa serta doktor serta pentadbir berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh murid. Guru pemulihan ni tidak boleh bergerak seorang. Mereka perlu ada sokongan daripada guru bapa, daripada pentadbir serta doktor untuk orang kata untuk mengenal pasti apa keperluan dia. Macam tu. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung penutup bagi konsep pemulihan. Kesimpulannya, program pendidikan pemulihan mempunyai banyak manfaat, iaitu mereka dapat menerima bahan pembelajaran yang lebih bermakna, iaitu seimbang dengan kebolehan mereka. Mereka juga akan dapat membina perhubungan yang sihat dengan guru kelas, guru pemulihan dan rakan sekelas. Akhir sekali,
mereka akan berjaya menikmati pengalaman berjaya di alam persekolahan tanpa pendidikan pemulihan. Murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran akan terus tertinggal dan diabaikan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Harap sebarang kesilapan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.